Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Bertemu kembali dalam slot kelas Bahasa Melayu Cikgu Sabah untuk kali kedua pada minggu ini. Baik, tema pelajaran kita pada hari ini sama seperti tema dalam slot yang lepas, iaitu kekeluargaan. Unit 1, keluarga cergas, dan tajuknya ialah bantu-membantu di dapur. Untuk tajuk ini kita akan guna pakai kemahiran 2.1.1. Okey. Objektif pembelajaran. Baik, seperti yang kita dah nyatakan sebelum ni, semua slot pembelajaran mesti ada objektif. Jadi cikgu berharap selepas aktiviti PDPR ini, murid-murid boleh membaca dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk serta membacanya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baik ya. Apa maksud membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul ni? Maksudnya ialah murid-murid mestilah membaca dengan menggunakan tanda-tanda bacaan yang terdapat dalam petikan serta melafazkannya dengan jelas dan betul. Baik, kita nak tengok slide seterusnya. Baik, ini ialah gambar buku teks awak ya, jilid 1 tahun 3. Buku ini yang akan awak guna pakai untuk tahun ini dan awak akan menerimanya pada minggu hadapan ya. Itu buku BM jilid 1 dan di sebelah ini ya, di sebelahnya ialah petikan yang akan kita pelajari hari ini. Kemahiran di atas tu ada tertera iaitu kemahiran membaca. Awak tengok kat sini ada tertera kemahiran membaca. Tajuknya ialah bantu-membantu di dapur. Baiklah, kita tengok slide yang berikutnya. Ada gambar ya. Baik, gambar ini merupakan aktiviti bersama keluarga ya. Keluarga dalam petikan ini, okey, watak yang utamanya ialah watak Nabila. Baik, Nabila sedang membantu ibunya di dapur ya. Begitu juga dengan abangnya Nasri dan ayah mereka. Baik, aktiviti ini dibuat secara bersama-sama. Kita lihat pula petikan bagi muka surat ini. Baik, okey, muka surat ini ada petikan ya. Petikan ni awak dikehendaki membaca dengan ton dan intonasi yang betul. Kalau ada tanda koma, berhenti sekejap. Kalau ada tanda tanya, nadanya perlu tinggi. Kalau ada tanda seruan pun perlu tinggi. Kemudian kalau ayat tu ayat penyata atau ayat tunggal, awak perlu baca dengan nada yang datar. Awak kena tahu perbezaan di antara ayat tunggal dan ayat majmuk serta penggunaan tanda-tanda bacaan dalam ayat ini. Baik, dengarkan dulu bacaan ini ya. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan
daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sehat. Minda kita pula akan cerdas, jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun barang-barang kering ke dalam almari. Okey, baiklah. Awak dah dengar bacaan tadi? Baik, sekarang kita nak lihat beberapa perkara yang perlu awak tahu. Dalam petikan ini terdapat ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama adalah Nabila ke dapur. Ini ialah ayat tunggal ya. Sekejap. Okey, ini ialah ayat tunggal. Kemudian yang biru tu ialah ayat majmuk. Perkara pertama, ayat tunggal dan ayat majmuk ini agak berbeza. Bukan agak berbeza, memang berbeza. Pada pertemuan yang pertama, cikgu telah jelaskan kepada kamu tentang ayat tunggal. Ayat tunggal mengandungi hanya satu saja subjek dan satu saja predikat. Yang itu yang membezakan dia di antara ayat tunggal dan ayat majmuk. Itu perkara pertama. Baik, sekarang kita nak tengok ayat majmuk. Ayat majmuk boleh, ya, maksud cikgu boleh, ya, ingat. Boleh terdiri dari 2 atau 3 subjek atau 4 subjek dan juga boleh terdiri dari 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 predikat. Baik. Macam mana ayat majmuk ni boleh ada banyak subjek dan banyak predikat, cikgu? Mesti awak tertanya-tanya kan? Baik. Ayat majmuk adalah ayat berlapis yang mengandungi banyak subjek dan predikat, tetapi ingat ya, tetapi ianya telah digabungkan menjadi satu ayat, iaitu ayat majmuk. Dan yang menggabungkan di antara ayat-ayat tersebut adalah apa dia? Siapa tahu? Adalah kata hubung, ya, kata hubung. Tengok petikan ini yang cikgu tandakan bulat. Ini kata hubung yang pertama, iaitu dan. Baik, yang awak perhatikan ya, yang cikgu tandakan itu terdapat itu adalah kata hubung yang digunakan di dalam petikan. Okey, ada dan, kemudian juga ada kerana, kemudian ada sambil. Okey. Baik, itu di antara kata hubung yang digunakan di dalam petikan ini. Baik, nanti awak semak. Jadi, apabila terdapat kata hubung ini, ada apa? Mesti ada sesuatu yang lain kan? Awak tengok kewujudan kata hubung ini, okey, kewujudan kata hubung ini
hadir ya, hadir bersama-sama dengan, baik, ini kata hubung, dan dia akan hadir bersama-sama dengan tanda pembuka kata, koma dan tanda seruan. Jadi kalau kita baca ayat tunggal dengan nada mendatar, Nabila ke dapur. Awak perasankan untuk ini, okey, untuk ini nadanya agak datar. Tetapi kalau ayat ini, ayat seruan, kita akan tinggikan nada dia sesuai dengan tanda bacaan. Contohnya, wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Begitu cara kita membaca ayat majmuk seruan. Kita akan lihat pula, tengok ya, kita ada lagi kat sini banyak lagi ayat yang perlu awak perhatikan kat sini. Contohnya, okey, ayat tunggal yang lain ya. Cuba lihat ayat tunggal yang ni pula. Ayat tunggal ni dia ada tanda pembuka kata dan tanda koma. Tapi kita baca dengan nada yang agak datar. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Jadi sifat ayat tunggal ini kita bacakan secara mendatar dan jelas. Kita tak perlu tinggikan suara kerana tidak ada tanda seruan atau tanda tanya di situ. Awak perlu baca seperti biasa. Di akhir ayat ini, contoh ya, sekali lagi, Nabila, berhenti di situ tersebab terdapatnya tanda koma. Okey, Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Baik, berhenti juga di sini sebab terdapat tanda noktah. Makanan yang makanan yang segar mengandungi vitamin. Sekali lagi kat sini ayat penyata terdapat tanda noktah di mana awak terdapat tanda koma. Kemudian kita teruskan bacaan dengan tanda noktah. Makanan yang segar mengandungi vitamin. Sambung pula kata ibunya. Baik, untuk yang seterusnya, kalau awak perhatikan, okey, untuk yang ada kata tanya ya, kita lihat sini untuk ayat tunggal yang ada kata tanya sini. Baik, nadanya agak tinggi ya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Berhenti di sini. Jadi, apa yang cikgu nak sampaikan kepada awak, setiap tanda bacaan itu awak perlu lafazkan sesuai dengan tandanya. Dan biasanya ayat yang ada tanda-tanda ini perlu disebut dengan jelas. Tetapi awak, di samping awak membaca ni, tugas awak perlu tahu terdapat kata hubung untuk ayat majmuk yang mana tanda bacaannya lebih rumit. Jadi awak kena baca dengan perlahan-lahan, nada dan sebutannya mesti jelas. Kan banyak tu tanda-tanda atau kata-kata hubung yang terdapat tadi, yang cikgu nyatakan tadi. Sekali lagi awak boleh tengok ya, banyak kata hubung di situ. Kalau cikgu boleh highlightkan di sini atau cikgu boleh bulatkan di sini, kalau ayat majmuk ni, dia ada, dalam petikan ini ada satu, kejap ya. Dalam petikan ni dia ada, okey, berapa? Satu, okey, dan dua, okey, tiga. Mana tadi tiga? Okey, tiga. Kemudian ada empat. Awak perlu cari sendiri. Jadi, cikgu harap selepas ini awak boleh membaca petikan ini dengan sebutan dan intonasi yang jelas bagi membezakan di antara ayat majmuk dan ayat tunggal. Ya.
Cikgu harap awak dapat bezakan tanda-tanda bacaan itu dengan jelas dan betul juga. Baik, sudah selesai yang ni, kita nak tengok apa pula yang perlu, apa pula aktiviti kita selepas ini. Baik, untuk slide yang berikutnya, awak boleh lihat dekat kat slide ini, kat paparan slide ini, aktiviti yang perlu awak lakukan. Aktiviti yang perlu awak lakukan ialah awak perlu membaca ayat tunggal dan awak perlu membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Nak buat macam mana? Macam ini. Macam ni, ingat. Ya. Awak perlu merakamkan. Ya, awak perlu nanti awak akan dapat link ini. Link ini awak perlu hantar tugasan awak kepada cikgu melalui link ini, ya. Pastikan awak buat apa yang nak buat ni. Awak perlu isi dulu maklumat-maklumat awak seperti biasa. Isi maklumat-maklumat ni, nama, kelas, dan dan sekolah. Kemudian awak perlu tekan butang next ini. Selepas itu, cikgu nak awak baca arahan ini. Apa arahannya? Arahannya ialah di sini, ya. Awak tengok kat sini arahannya. Cikgu bulatkan kat sini lah arahannya. Besarnya. Kecil sikit. Ni, yang bukan. Silap. Arahannya, kejap. Arahannya ialah awak perlu baca petikan muka surat 3. Tajuk yang tadi tu, membantu di dapur. Kemudian, apa yang perlu awak buat ialah awak rakam video awak membaca, kemudian hantar kepada cikgu. Macam mana nak buat, cikgu? Cikgu ajar. Selepas awak buat ini, awak akan jumpa perkataan ini, ya. Di slide seterusnya kat bawah tu, awak akan jumpa add file. Cikgu ada terangkan ni, dekat atas ni pun ada cikgu tulis add file, tekan add file. Selepas awak tekan add file, dia akan keluar perkataan ini. Select, akan keluar paparan macam ni. Tekan select file from device. Awak tekan yang cikgu bulatkan tu, dia akan keluar macam ni. Ada 1, ada 2, ada 3 dan ada 4. Ada 4. Jadi awak boleh pilih yang mana satu, tapi ingat, cikgu cadangkan agar awak pilih yang nombor 2 ni. Yang nombor 2, sebab yang nombor 2 ini merupakan video yang awak rakam beserta dengan bacaan awak. Awak dah rakam, contohnya yang sebelah sini, ya. Ini awak dah rakam lah, ya, yang ni. Kemudian awak sesudah awak rakam, awak perlu awak perlu upload, ya. Ingat, awak tekan butang upload. Ni ada arahannya di sini, tekan butang upload. Bila awak tekan butang upload, akan keluar macam ini, ya. Benda ni akan keluar. Ini bermakna, ya. Ni bermakna fail awak sedang di-upload ke dalam form itu, ke dalam Google Form itu. Dan bila dia dah selesai upload tu,
dia akan keluar macam ini. Akan keluar macam ni. Okey, dah keluar macam ni nak buat apa? Dah keluar macam ni, hantarlah pada Cikgu Sabah. Submit. Nampak perkataan submit? Ya, tunggu hingga proses selesai kemudian tekan submit. Maka rakaman itu akan ke device Cikgu Sabah secara auto. Ingat ya, mesti hantar sebab kalau awak tak hantar, cikgu tahu. Kalau awak hantar, cikgu tahu. Kalau awak tak hantar pun cikgu tahu. Cikgu akan gunakan rakaman ini untuk PBD kemahiran 2.1.1. Kalau hantar, ada markah lah. Kalau tak hantar, macam mana Cikgu Sabah nak bagi markah ni? Ya, jadi pastikan setiap tugasan yang cikgu beri, awak hantarkan kepada cikgu. Jadi untuk memudahkan cikgu merekod PBD awak, borang transit awak, tahap penguasaan awak. Okey, itu sahaja cikgu rasa untuk sesi pembelajaran hari ini. Cikgu harap murid-murid akan terus belajar walaupun dalam keadaan pandemik ini. Dan sehingga bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum.